Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Rahman, memegang nombor matriks BA20160908, akan membentangkan AP 20503, Revolusi Industri dan Kaedah Penyelidikan yang bertajuk Analisis Gaya Bahasa dan Nilai Pengajaran yang terdapat dalam cerpen Blora, hasil karya Pramoedya Ananta Thoir. Pengenalan. Secara ringkasnya, cerpen Blora hasil karya daripada Pramoedya Ananta Thoir ini adalah sebuah kisah yang menceritakan kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat Blora semasa dan selepas kemerdekaan mereka, yang mana ia merujuk kepada penindasan ataupun kesengsaraan rakyat Blora pada masa penjajahan. Hal ini diperkatakan sedemikian kerana perubahan yang terjadi di Blora tidak membuatkan rakyat tersebut menjadi lebih baik. Malahan ia menjadi sebuah kesengsaraan yang mereka hadapi selepas penjajahan pada 1945 sehinggalah 1949. Bukan itu saja, cerpen Blora hasil daripada karya Pramoedya Ananta Thoir ini juga telah mendapat tempat daripada seni prosa terbaik pada tahun 1952 dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional. Beralih kepada permasalahan kajian. Terdapat dua permasalahan kajian dalam melaksanakan tugasan ini. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang digunakan. Hal ini kerana penggunaan bahasa yang digunakan di dalam cerpen Blora ini agak sukar untuk difahami, yang mana ia seterusnya memberikan impak yang kurang baik dalam melaksanakan ataupun menyiapkan kajian yang telah ditetapkan. Permasalahan yang kedua pula adalah bahan bacaan ataupun rujukan yang sukar didapati amnya secara maya seperti di perpustakaan. Oleh disebabkan itu, bahan bacaan maupun rujukan amnya akan dikaji melalui dapatan daripada laman sesawang ataupun internet. Seterusnya adalah soalan kajian. Terdapat 3 soalan kajian yang telah dipilih dalam mengumpul maklumat yang diinginkan. Antaranya adalah, adakah cerpen ini membantu anda dalam mengenal pasti gaya bahasa yang digunakannya? Yang kedua, adakah penggunaan bahasa yang digunakan dalam cerpen ini dapat membantu kefahaman serta menarik minat setiap pembaca? Dan yang ketiga adalah, adakah nilai pengajaran dalam cerpen Blora ini memberikan impak terhadap kehidupan pada masa kini? Seterusnya adalah objektif kajian. Seperti soalan kajian, objektif kajian juga mempunyai 3 elemen yang penting, yang mana terdiri daripada mengenal pasti gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Blora. Yang kedua, mengkaji nilai pengajaran yang digunakan dalam cerpen Blora. Dan yang ketiga adalah menghubungkait gaya bahasa dan nilai pengajaran dalam cerpen Blora. Seterusnya adalah metodologi kajian. Menurut Sabita, Marian 2009 dan Ahmad Munawar Ismail dan Muhammad Nur Syaizan Ali 2014 menyatakan bahawa metodologi merupakan salah satu kaedah yang mana digunakan dalam melaksanakan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu mengikut turutan yang betul. Dalam melaksanakan kajian ini terdapat 2 metodologi kajian yang digunakan. Yang pertama adalah kaedah temu bual. Kaedah temu bual ini juga amnya boleh dijalankan bukan saja secara bersemuka, malahan ia juga boleh dijalankan secara atas talian. Oleh disebabkan itu, keadaan semasa yang tidak mengizinkan pada masa kini disebabkan oleh penularan jangkitan wabak COVID-19, pengkaji telah mengambil keputusan untuk melakukan kaedah temu bual ini secara atas talian untuk mengumpul segala maklumat yang diinginkan daripada responden. Manakala, yang kedua pula adalah pengkaji telah menyediakan beberapa soalan di dalam borang soal selidik untuk tujuan mengumpul data yang diperolehi daripada pelajar Universiti Malaysia Sabah tahun 2 maupun 3 berkaitan tentang objektif kajian yang ingin dilaksanakan, khususnya berdasarkan cerpen Blora ini. Oleh disebabkan teknologi yang semakin maju di samping keadaan semasa yang kurang mengizinkan, pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik tersebut melalui Google Form bagi memudahkan responden bagi menjawab soalan yang telah disediakan, di samping memudahkan pengkaji mengumpulkan semua maklumat yang telah diberikan. Seterusnya, beralih kepada lokasi kajian. Secara amnya, Universiti Malaysia Sabah telah ditubuhkan pada tahun 1994 bersamaan dengan 24 November.
Bukan itu saja, Universiti Malaysia Sabah juga telah diiktiraf sebagai universiti awam yang ke-9 dan dikategorikan sebagai universiti yang tercantik di Asia Tenggara. Seperti mana yang telah dinyatakan bahawa pengumpulan data ataupun maklumat akan dilakukan secara atas talian melalui Google Form terhadap pelajar UMS tahun 2 dan 3. Hal ini disebabkan pandemik COVID-19 yang mana kita perlu mematuhi Standard Operating Procedure yang telah ditetapkan demi menangani jangkitan COVID-19. Pengumpulan data ini juga akan dilakukan di lokasi kajian yang telah dipilih iaitu bertempat di UMS. Sementara itu, sorotan literatur pula adalah antara salah satu elemen yang penting. Menurut Hussain serta buku Glosari Istilah Kesusasteraan 1988-54 mendefinisikan bahawasanya cerita pendek ataupun lebih dikenali sebagai cerpen adalah sebuah kisah rekaan yang berbentuk relatif pendek yang mana amnya ia mengandungi antara 500 hingga 1000 patah perkataan. Manakala menurut Harun Matpia 2000, beliau mengatakan bahawa kesusasteraan Melayu ini membawa erti literatur yang mana literatur ini digunakan pada tata bahasa dan juga puisi. Kebanyakan cerpen yang dihasilkan adalah berlaku sebelum zaman perang yang merujuk kepada latar tempat peristiwa-peristiwa kejadian di tanah Melayu. Bukan itu saja, dalam pada masa yang sama juga kemunculan alat cetak yang menerbitkan akhbar dan majalah juga telah memberikan impak yang sangat besar terhadap penggerak perkembangan cerita pendek ataupun cerpen yang mana ianya salah satu alat penting dalam pengedaran untuk bahan bacaan orang ramai. Menurut Dewan Sastera 1988 berpendapat bahawa generasi penulis cerpen baru merujuk kepada penulis yang sangat aktif sejak bermulanya tahun 1980 sehingga masa kini. Di samping itu, kepentingan kajian yang dilakukan ini juga adalah berdasarkan daripada segi kepentingan bidang ilmu. Kepentingan kajian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi sikap pembacaan karya seperti cerpen maupun buku-buku puisi khususnya di kalangan pelajar. Bukan itu saja, ianya juga bertujuan untuk membantu pelajar dalam mengkaji ataupun memperlihatkan lagi setiap penggunaan gaya bahasa, penggunaan bahasa yang digunakan dalam bait-bait cerita yang dihasilkan. Bukan itu saja, seterusnya, dari aspek lain pula ianya mampu memberikan sedikit sebanyak pengajaran amnya kepada kehidupan kita. Segala aspek yang terdapat di dalam sesebuah karya tersebut amat berkait rapat terhadap suasana sekeliling kita pada masa kini. Diharapkan perkara yang baik mampu diteladani dan diaplikasikan bukan saja di dalam penulisan maupun di dalam kehidupan seharian. Akhir sekali adalah limitasi kajian. Dalam melaksanakan kajian ini, limitasi kajian adalah satu perkara yang sudah tentu akan dihadapi dalam melakukan sesuatu kajian. Antara limitasi kajian yang dihadapi adalah sokongan maupun respon daripada pelajar. Hal ini diperkatakan sedemikian kerana sebilangan pelajar akan memberikan maklumat yang kurang tepat yang mana ianya akan memberikan sedikit kekurangan dalam melaksanakan kajian. Tambahan lagi, limitasi kekangan keadaan semasa juga adalah antara salah satu faktor limitasi kajian disebabkan penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita seterusnya menyebabkan kesukaran dalam melakukan tinjauan amnya pada lokasi kajian. Sebagai kesimpulannya, pengkaji memilih cerpen Blora hasil karya Pramoedya Anantatoir ini untuk mengkaji beberapa aspek yang telah dipilih. Hal ini kerana kajian yang dilakukan ini banyak memberikan impak ataupun pengajaran kehidupan masa kini. Bukan itu saja, pengkaji juga berharap segala objektif kajian yang telah ditetapkan dapat dicapai dan diselesaikan dalam masa yang telah ditetapkan. Tambahan lagi, dengan pemilihan lokasi kajian yang telah dipilih oleh pengkaji, sedikit sebanyak mampu untuk mengumpulkan segala maklumat yang diinginkan walaupun dengan penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat ini. Namun, perkara tersebut juga menjadi salah satu kekuatan semangat dalam menyelesaikan tugasan tersebut. Bukan itu saja, diharapkan juga dengan kajian yang dilakukan ini mampu untuk meningkatkan lagi kesedaran terhadap generasi masa kini tentang pentingnya membaca serta memahami karya yang telah dihasilkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.